TV KPM. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Seperti biasa anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Kembali kita di jam kedua untuk mata pelajaran pendidikan jasmani di mana kita nak belajar gimnastik. Tadi pembukaannya sangat indah. Wah, hebatlah Cikgu Irwan dan juga Cikgu Fakri. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Selamat datang Cikgu Irwan. Kali pertama di kelas Ya, mana betul. Cikgu? Kali pertama. Cikgu Fakri banyak kali dah. Kalau untuk pengetahuan anda di rumah, nak tahu sebenarnya Cikgu Irwan ni merupakan bekas atlet Malaysia yang pernah memenangi 2 pingat emas semasa Sukan SEA Kuala Lumpur 2001. Wah, hebat. Bukan biasa bekas atlet Malaysia. Kalau Cikgu Irwan bekas atlet Malaysia, Cikgu Fakri pula jurulatihnya. Betul. Tapi jurulatih senam aerobik Cikgu Ya, betul. Peringkat kebangsaan juga. Hebat Cikgu Mahir pada petang ni. Baik Cikgu, sebelum kita bercerita mengenai subjek ini dengan lebih mendalam lagi, macam kita tahu kita dalam COVID-19 masih tak pulih lagi, jadi kita kena patuh kepada SOP. Jadi saya persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan Cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Cikgu pula. Okey, kemudian saya. Okey. Cikgu, tadi masa opening tu, Cikgu masuk dalam gelung tu, Cikgu. Kalau saya yang buat tu, saya macam harimau yang masuk gelung sarkas tu. Terbakar gambar. Cikgu Fakri suruh pasang api tapi tak payah. Nanti ada ikut kat rumah kan susah juga. Okey, Cikgu. Untuk subjek kita pada petang ni, apa yang Cikgu nak fokuskan dalam topik gimnastik ni, Cikgu? Okey, untuk hari ini kita akan berfokuskan tentang pusat graviti, Baik. putaran roda dan juga guling hadapan berterusan. Wow. Okey. Ya. Okey, mungkin kita boleh ke sana dulu Boleh, kita nak tengok. silakan Cikgu Fakri. Okey. Okey. Bila kita tengok di sini, okey, kita nak memfokuskan kepada pusat graviti. Pusat graviti ni apa? Pusat graviti ni ialah titik keseimbangan. Kalau kita tengok bumi, Mira dulu masa sekolah ada tak cikgu sains kata, bumi ni ada graviti. Kan? Okey, bumi ni memang ada graviti. So, orang yang duduk kat dalam bumi tu, dia akan kekal kepada kedudukan asal dia. Macam kita sekarang ni lah. Kita tengah berada kekal di tempat masing-masing sebab ada graviti. Okey, jadi kalau kita berada di luar bumi, apa kita akan jadi? Kita akan melayang-layang. Seperti dalam kita akan, kapal angkasa lepas. Betul, kita akan terapung-apung. Sebab itulah angkasawan dia memakai pakaian khas supaya dia boleh bergerak. Ya, kalau sebab di luar bumi, dia akan selepas itu kita tiada graviti. Okey, so apa kaitannya dengan pembelajaran ini? Kita nak tengok pusat graviti apa yang ada di dalam tubuh badan satu objek. Okey, kalau kita ada kalau kita punya graviti, pusat graviti kita berada di bahagian sini. Okey, bahagian core muscle, okey, torso dia dan di bahagian belakang. Okey. Jadi ini ialah titik keseimbangan kita. Alright, okey, lepas tu kalau kita berguling macam tadi, kat mana agaknya pusat graviti tu? Tanya Cikgu Irwan lah, dekat mana Cikgu Irwan pusat graviti tu? Kalau berguling, pusat graviti tu dah berubah, dah beralih tempat. Sebab itu dia boleh berguling. Kalau dia duduk pada tempat yang statik, satu tempat dia tak bergerak. Jadi nak bergerak tu kita kena alihkan pusat graviti dia. Macam tu.
Ya betul. Jadi pusat graviti ni atau titik keseimbangan objek tu adalah sangat penting untuk kita berada dalam keseimbangan tubuh badan kita ya. Faham. Okey. Seterusnya kita akan menunjukkan teknik atau cara untuk buat putaran roda. Mira pernah tengok orang berpusing-pusing? Yang ke depan ni cikgu. Pusing-pusing. Itu boleh? Tadi sisi tadi. Ataupun Mira pernah tengok yang Ferris wheel tu, Ya. pusing-pusing. Jadi kita nak buat berpusing-pusing. Itu kita putaran kan? Wow. Putaran tu kita nak buat. Boleh ke kita buat? Kita ada teknik dia. Kita boleh tunjukkan cara yang betul. Okey. Kemudian kita akan tunjukkan juga cara berguling. Nak guling-guling. Ada cara juga? Ada cara, bukan main guling je. Mesti ada cara. Lepas tu macam mana nak berguling berterusan. Maknanya bukan sekali, berterusan. Tentulah ada cara yang betul. Okey. Jadi pusat graviti tu adalah penting supaya kita tengok, kita boleh tahu waktu kita buat putaran tu ataupun kita buat gulingan tu di manakah pusat gravitinya. Okey, faham. Kalau Cikgu Irwan tadi yang saya nampak tadi cikgu dah buat pusingan tadi, lepas tu cikgu berhenti sekejap sebelum masuk gelong tu. Jadi berhenti tu itu dipanggil pusat graviti ke kat situ? Ke tidak? Ke ambil bukan. Okey, waktu dia berhenti tu, okey, pusat gravitinya berada di bahagian sini ya, di tengah. Okey, kemudian waktu dia masuk ke dalam gelong, pusat graviti dia berada di atas. Oh, dah dipindahkan ke atas. Dipindah atas, lepas tu dia turun bawah lagi. Pusat gravitinya berada balik semula ke tengah. Okey, baik. Jadi saya rasa murid-murid dekat rumah pun dah tahu dah apa yang cikgu nak fokuskan pada petang ini, daripada pusat graviti, putaran, cara nak gulingan semua kan cikgu. Jadi lepas ini cikgu nak fokuskan kepada teknik pula. Ya betul. Cara yang tepatnya bagaimana. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini kalau nak tahu dengan lebih banyak teknik lagi yang Cikgu Irwan dan juga Cikgu Fakri nak sampaikan kepada anda. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Stay tune. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okay, 20 seconds. Sebelum kita mulakan aktiviti kita, Ira dan Cikgu Irwan, kita akan buat sedikit memanaskan badan ya. Okey, kita cuma perlu ke hadapan, berjalan ke depan dan mundur ke belakang. Okey, kalau tak ada tempat, kita boleh berjalan setempat. Okey, cikgu. Okey, mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Okey, maju ke depan. Maju ke depan. Mundur ke belakang. Mundur ke belakang lagi. Mundur ke belakang. Baik. Senang kan? Okey, kita goyangkan bahu sekali. Okey, bahu ke depan. Bahu ke depan. Dan kita undur ke belakang. Ke belakang. Okey, lagi sekali. Ke depan. Undur ke belakang. Undur ke belakang. Okey, kemudian kita tolak tangan. Tangan ke sisi. Okey, cikgu. Boleh. Okey, teruskan. Okey, undur ke belakang. Okey, tolak tangan ke atas, cikgu. Okey, undur ke belakang. Teruskan. Dan undur ke belakang. Okey, kita buat step close. Step close. Ingat lagi? Ingat, cikgu. Step close. Senang kan? Okey, tolak tangan ke sisi. Memanaskan badan ni penting. Okey, kita buat regangan dinamik. Pusing. Sekali lagi. Pusing. Okey, kita tukar arah. Sekali lagi. Okey, dari mula kita jalan ke depan. Sure. Goyangkan bahu. Pusingkan. Bahu, ya. Ke depan. Ke depan. Undur ke belakang. Undur ke belakang. Okey, tolak tangan ke atas.
Lagi. Boleh? Boleh, cikgu. Kita dah nak habis dah. Macam mana rasa? Yeay! Okey, tarik nafas. Okey, tarik nafas. Dah lepas. Okey, kita sudah pun memanaskan badan Mira. Ya. Okey, dan kita akan teruskan kepada aktiviti kita yang pertama, iaitu putaran Roda. putaran roda. Okey, cikgu. Okey, Cikgu Irwan. Okey, untuk putaran roda, untuk asas kita gunakan gelung lah. Kita gunakan gelung yang berwarna supaya lebih menarik lah aktiviti yang kita buat. Okey, kita boleh susun sebagai penanda kita ya. Okey. Yang biru tak luar. Memang kena menggunakan gelung, cikgu, untuk aktiviti. Sebenarnya tak. Kalau dekat rumah, murid boleh gunakan alatan macam kertas, kertas warna lebih menarik lah. Kalau tak ada kertas warna pun, kertas plain pun tak apa, kita susun dia dalam bentuk macam logo Olimpik kan? Logo Olimpik. Dia curve sikit. Untuk permulaan kita bagi curve sikit ya. Jangan terlampau jauh. Okey. Okey, kenapa kita buat macam ni? Okey, supaya kita tahu kedudukan kaki, tangan yang pertama, tangan kedua dan kaki yang kedua mendarat di mana. Okey? Untuk permulaan, sebelum kita mula, kita kena tahu juga untuk kita alihkan pusat graviti, kan tadi Cikgu Fakri bercakap tentang pusat graviti, kalau dia dalam keadaan statik, dia akan stabil. Maknanya kita tak boleh nak bergerak lah. Macam saya tengah berdiri macam ni kan, tengah berdiri tegak, saya tak boleh bergerak. Jadi macam mana saya nak bergerak? Saya perlu ada momentum. Okay, kita kena ada momentum. Apa yang kita boleh buat? Cikgu Fakri ambil satu gelung. Gelung. Warna apa? Tak apa warna apa. Warna apa? Ikut warna kesukaan Cikgu Fakri. Okey, saya suka yang kuning. Ira, Okey. nak juga gelung? Saya guna Boleh juga. Boleh. kali juga. Okey. Merah, Jadi Mira cikgu. pegang gelung. Okey, Mira nanti. Saya bagi contoh dulu demo yang kita boleh buat. Okey, kalau kat rumah, murid-murid boleh gunakan dinding ataupun tiang ke, kerusi ke, murid-murid boleh pegang dan cuba buat lakuan ni lah. Okey. Okey, jadi kat sini kita tak ada kerusi yang sesuai untuk dipegang. Kita boleh gunakan hula hoop sebab cikgu ada rakan dekat sini. Jadi cikgu gunakan rakan cikgu. Kita pegang dan kita cuba hayun kaki. Oh. Okey, hayun kaki. Nampak tak? Cikgu rasa macam nak jatuh ke depan. Apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang berlaku, Mira? Graviti tu, cikgu. Yes, bagus. Mira. Ketidakseimbangan dia. Apa yang menyebabkan saya rasa nak jatuh ke depan ni adalah perubahan pusat graviti saya. Bila saya tendang, nampak tak badan saya dah ke Ke depan. depan sebab graviti tadi. Okey, Mira nak cuba. Saya, alamak. Ha. Saya. Saya pegangkan, Mira cuba tendang. Okey. Oh, okey. Satu. Kaki mana, cikgu? Kaki kanan lah. Kaki kanan. 1, 2, 3. Yes. Kuat lagi. Sampai rasa nak jatuh ke Okey, depan. 1, 2, 3. Ya, very good. Betul tak? boleh. Rasa Betul. nak macam jatuh Boleh. kan? Itu Tak seimbangan. Jadi tu Ah. rasa macam nak jatuh. Betul. Itu bermakna pusat graviti dia dah diubah, dah dialihkan. Sebab itu dia rasa macam nak terjatuh. Sama juga macam roda, kalau kita letak dia, dia akan setempat saja. Tapi macam mana kita nak gerakkan ke depan? Kita kena bagi sedikit momentum, barulah dia Bergerak. Okey. Itu contoh. Okey. Hebat je Fakri tangkap. Baik. Okey. Bila kita dah dapat momentum, kita akan cuba beberapa kali lah. Okey, untuk tendangan kaki ni, rejang ni kita cuba beberapa kali supaya kita mahir untuk mengalihkan pusat graviti kita. Kemudian bila kita dah mahir, barulah kita pergi kat sini, Mira. Okey, kita tahu step dia kan. Yang pertama, kaki kiri kita masukkan dalam gelung yang pertama. Kalau tak ada, di rumah kita boleh gunakan kertas. Pijak di gelung yang kertas yang pertama. Di sini kita gunakan gelung lah. Gelung saya yang saya gunakan warna biru, cantik. Okey. Tangan yang pertama saya nak letak kat mana, Mira? Letak dekat gelung warna kuning ke, cikgu? Dua-dua tangan ke satu tangan? Satu tangan je. Okey, very good. Satu tangan. Tangan kedua? Tangan kedua dekat sebelah. Cepat, penat. Yang tak ada gelung. Hijau ke Mira? Oh, okey. Letak dekat Hijau. 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 Alamak. Oh, jauh sangat tu. Tak boleh buat. Ada dia jatuh. Okey. Macam mana tu? Nah, jadi Baik. titik keseimbangannya telah bertukar dan dia tidak dapat menyeimbangkan badan. Kenapa saya jatuh? Sebab tadi kita belajar tentang tapak sokongan. Bila tapak sokongan tu tak betul, maksudnya tak stabil, akan menyebabkan kita jatuh. Jadi kita kena kecilkan sedikit tapak sokongan. Bukan kecil, maksudnya kena dekatkan sedikit supaya kita boleh buat putaran roda dengan betul. Okey, saya ulang balik. Mira. Kaki kiri.
Tangan kanan, tangan kiri yang pertama. Dekat warna kuning. Okey, good. Yang kedua, warna merah. warna merah. Dah betul. Okey. Kaki ni saya nak campak mana ni? Naik ke atas. Naik ke atas. Okey, Masuk saya kat mana? pergi. Dekat Warna Saya pergi kat warna hijau. Warna hijau. Okey, good. Oh, okey. Okey, ini basic, simple. Okey. Aha. Sekali lagi saya ulang. Mira lebat tak? Kalau rasa jauh, kalau murid rasa jauh, kertas tu macam jarak tu susah nak dijangkau ataupun susah untuk dicapai, kita rapatkan sikit lah. Ya, kita rapatkan. Curve tu kita kecilkan sedikit. Okey. Tapi kena buat dalam bentuk curve juga cikgu Yes, untuk permulaan. Okey. Dah mahir, dalam gimnastik kita kena mahir. Ni pun slope mahir kan. Kita kena mahir lah. Okey. Bila kita dah mahir, kita besarkan sedikit bukaan. Kita luruskan dia. Okey? Okey, baik. Okey, kita tengok. Kali kedua, ini saya dah kecilkan sedikit. Kaki kiri. Tangan. Masuk ke warna kuning. Okey, tangan Masuk kedua. merah. Okey. Kaki masuk hijau. Very Baik. good. Mira nak cuba? Saya. Boleh je. Saya minta cikgu Fakri. Cikgu dulu. Saya Okey, juga. Fakri dulu. Okey, saya dulu kan. Okey, saya dulu. Tak apa okey. Mira, sebab kita belajar. Jadi kalau kita buat silap pun Nanti apa. saya susun dulu. Susun. Yang enam. Susun. Bagi yang mudah tu. Okey, jadi saya sebagai murid ya. Sebagai murid, saya akan masuk satu kaki. Okey. Betul ya cikgu? Betul? Dan saya turun saya punya tangan kiri, Okey, betul. tangan kanan Tangan kan? kanan, Ya. kaki, Ini kaki gelang hijau. hijau, lompat sikit. Okey, good. Okey. Wow. Cantik, senang. Okey, tadi kita tengok. Kalau tengok Cikgu Fakri buat tadi, bila kita nak menyokong, untuk dapatkan kestabilan, kita kena gunakan tapak kita yang luas ini sebagai sokongan. Kita jangan guna jari ya. Bila jari nanti tak stabil. Jadi bila kita letak, pastikan keseluruhan tapak tangan kita ni berada di atas lantai tertilam tadi. Mungkin cikgu boleh tunjuk sekali macam mana cikgu tangan letakkan macam mana Okey, tadi? letak betul-betul, pegang atas lantai. Oh, okey. Tekuk terus. Tekuk terus. Okey, Tekuk. tekuk. Okey. Jangan kita jengkitkan ataupun kita guna jari sebagai sokongan. Salah lah. Kita gunakan tapak sokongan. Tadi kan cikgu masa cikgu flip kaki cikgu tu, macam mana cikgu pusingkan kaki tu? Okey, Cikgu letak ingat tak? Yang pertama tadi kita belajar apa? titik graviti. Pusat graviti. Pusat graviti. Okey, macam mana kita nak alihkan pusat graviti masa putaran roda? Apa aktiviti pertama yang kita buat tadi? Kita Siapa ingat? Warm up. Warm up dah habis dah warm Warm up. up dah habis, lepas warm up. Ini dah masuk kemahiran. Aha. Okey. Kita nak Jadi, ubah pusat graviti kita dari kedudukan statik ni, kita nak alih kita punya pusat graviti. Apa kita lakukan? Kita apa cikgu? kita apa agaknya? Okey. Cikgu Irwan terang dulu. Okey, silakan cikgu Irwan. Saya dah tepuk kaki, saya dah bagi tip tadi. Maksudnya kita Angkat lejang. kita lejang, kita tendang. Ingat tak tadi? Kita pegang Ya. gelung, lepas tu kita tendang kaki kan? Betul. Bila kita tendang ni, nampak tak saya punya graviti dah beralih Ke Ke depan, Ke ya, depan. betul. Okey. Macam itulah kita alihkan graviti kita ke hadapan. Sama juga bila kita ni. Okey, pertama yang ni masih tak bergerak ya sebab kita menyokong. Yang menarik saya hanyalah graviti saja. Okey. Tak ada momentum lagi. Bila saya letak tangan kedua, masih lagi yang menarik saya adalah graviti. Macam mana saya nak gerak ke hijau sana? Momentum. Saya gunakan momentum ya, kaki saya. Tu, pump. Oh. Saya lejang tadi. Baik. Okey? Cikgu. Boleh faham? Cikgu. Macam cikgu atlet kan, bekas atlet boleh lah. Kalau yang macam baru nak mula, sebab- macam mana cara tak nak bagi cedera? Takut orang kita cakap terplay out. Terplay out. Terkeher. Terkeher kaki. Okey, macam saya bagi tahu tadi, yang pertama teknik cara meletakkan jari, sokongan kita tu kena betul lah. Jangan guna jari. Bila jari tak kuat, jari kita nak menyokong. Mana ada orang boleh sokong pakai jari kan badan kita. Kita gunakan tapak tangan. Jadi letak betul-betul tapak tangan kita di atas lantai. Okey, kedua, aspek keselamatan. Kalau tengok saya buat atas apa ni? Atas tempat yang disediakan, tilam dia. Tilam. Okey, kena ada tilam lah. Okey. Jangan buat di tempat yang keras. Seperti di lantai. Untuk yang masih baru nak belajar, jangan terus buat atas lantai. Kita cuba di atas tilam lembut. Dulu. Okey. Supaya impak tangan tu tak adalah boleh mendatang kecederaan. Okey, boleh? baik. Dan untuk kaki tadi, macam cikgu kata, kalau tangan memang gunakan tapak. Kalau kaki pun sama juga kan? Betul Kaki jejak pun sama. juga? Ya, jejak. Okey. Kaki pun sama juga. Kita bila letak mendarat guna tapak kaki. Betul, semua jejak kaki. Okey. Okey, baik cikgu.
Seterusnya cikgu. Ya. Cikgu Fakri. Mungkin. Okey. Apa yang penting dalam setiap aktiviti yang kita lakukan ini ialah faktor keselamatan. Ya. Adalah sebaiknya kita menyediakan peralatan yang cukup dan juga memastikan ada orang yang membantu ada orang yang membantu supaya kita terselamat. Okey, faktor keselamatan adalah sangat penting. Okey, kalau boleh jangan lakukan bersendirian. Ya. Itu saja Mira. Okey, baik. Itu tadi dah tanya macam mana kaki tak nak terplay out, macam mana pula badan. Tadi kan kita dah flip badan kita, tapi tak apa. Cikgu simpan jawapan itu cikgu. Kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana, hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Okey, sebelum kita berhenti berehat tadi, Mira tanya Cikgu Irwan satu soalan. Kaki dah tahu dah macam mana nak elak daripada terseliur. Kalau badan pula macam mana Cikgu? Okey, kita bercakap tentang core muscle. Bila kita bercakap tentang core muscle, kita kena tegangkanlah core muscle kita, kena keraskan. Jangan lembikkan badan kita. Jangan keadaan badan lembik je ni, bila buat nanti jadi terkehel lah kan. Jadi kita kena keraskan otot-otot kita bila kita buat lakuan. Terutama bila kita tendang kaki ni, okey, badan kita kena tegangkan. Okey, kaki kena tegangkan. Sebab tu dalam lakuan gimnastik, Mira, kita tak boleh lakukan suatu aktiviti tu dengan lakuan yang tak kemas. Dia ada lakuan estetika, maksudnya kaki kena lurus. Okey, ujung kaki ni kena pointos. Tangan kena tutup, rapat, cantik. Dia tak boleh lembek je ni kan. Pernah ada orang buat gimnastik lembek macam tu. Nanti kan itu yang berlaku kecederaan, terkehel. Sama juga dengan otot badan kita. Okey, kena sentiasa tegang, keraskan ni. Mazal ni. Dalam gimnastik, coach dia akan tekan ni. Ni kenapa lembek ni? Lembek, kena keraskan. Punggung pun sama. Dia akan rasa. Macam mana kenapa lembek? Cikgu? Cara ni? Ketatkan body. Kena tarik nafas dulu ke cikgu? Kena tarik nafas untuk gerakan? Masa lakuan sebenarnya dia secara fisiologi dia automatik. Kita tak tahu dia nafas ke tidak. Okey. Keraskan kat sini Ya. Okey, baik. Tadi kita dah buat sedikit asas. Okey, kalau kita tengok asas ni, dia punya lakuan masih lagi belum lakuan yang betul. Okey, kalau kat cikgu-cikgu kat sekolah mengajar kan, Fakri kan? Ya. Kalau kita mengajar, kita ada tahap penguasaan 1 sampai tahap penguasaan 6, betul tak? Betul, betul. Untuk pentaksiran. Ya. Okey, kalau lakuan macam ni, Cikgu Fakri rasa patut tak kita bagi dia TP 6. 4? TP 4. TP 4 bagi saya tadi yang dia buat lakuan ni tak sempurna lagi. Okey, maknanya bukan lakuan yang betul. Jadi bolehkah dia dapat tahap pencapaian yang keempat? Sebab dia dah melakukannya dan dia faham. Cuma tak betul. Jadi bagi saya boleh dapat 3 tahap pencapaian 4. Boleh. Okey. Untuk pentaksiran, kalau lakuan tu masih lagi bukan lakuan yang betul, tapi dia boleh melakukan, sekurang-kurangnya kalau dalam pentaksiran kita boleh berilah tahap penguasaan 3 sebab dia boleh buat. Cuma lakuan dia masih tak betul. Kalau kita lihat masa saya dengan Cikgu Fakri buat demo tadi, okey, tengok lakuan kaki saya berada di atas kan. Sebab tu di peringkat awal tadi kita akan lejangkan kaki dia supaya kaki kita pergi ke atas. Jadi cikgu akan buat lakuan yang betul. Okey. Okey. Kalau di Kita rumah, luruskan, ya? kalau gunakan kertas, kita letaklah kertas tu dalam keadaan yang lurus menegak. Kita susun supaya dalam Kita keadaan luruskan duduk. dulu. Okey, ini lakuan yang betul. Lakuan yang betul sepatutnya dia luruslah. Tak ada lagi bengkang-bengkok. Okey. Sama juga lakuan dia. Kaki pertama dalam gelung yang pertama, kaki kedua, tangan kita yang pertama dekat Gelung kuning. gelung kuning. Okey. Tangan yang kedua Dekat gelung merah. kaki yang terakhir. Gelung hijau. Okey, very good. Saya akan buat ya. Kita akan mula dari sini, kaki, tangan, kaki. Wow. Okey, menarik sekali. Menarik lagi. Cikgu lagi sekali cikgu. Laju betul. Hebat. Okey. Jadi yang penting tu momentum dia juga Sebab tu kita kena kawal momentum kita sebab dah beralih tadi kan. Okey, sekali lagi ya. Kaki Okey. dalam gelung utama, kemudian
1, 2, 3, 4. Okey. Wah, Narik. hebat. Narik. Cikgu, ini bukan level beginning cikgu. Ni Beginner bukan kira dah. dah lakuan yang betul lah. Lakuan yang betul. Level yang betul, yang tepat. dah lah. boleh Di sekolah dapat, jangan bimbang, murid-murid. kapten ke Kita ada guru 6. kita. Oh. Okey, kita ada cikgu kita akan sebagai penyokong lah. Okey, akan membantu murid-murid untuk melakukan teknik atau lakuan yang betul. Cikgu, murid-murid kena yakinlah dengan guru-guru di sekolah. Okey. Cikgu, saya perasan cikgu banyak gunakan kaki kiri cikgu. Jadi seeloknya kaki kiri ke kaki kanan cikgu? Jadi sebenarnya dominan untuk kita lejang kaki, kita perlukan bahagian kaki yang dominan. Okey. Sebab kaki dominan ni yang lebih kuat kan. Macam kita sepak bola, kenapa saya tak guna kaki kiri? Sebab dominan cikgu kaki kanan. Yes, betul. Sebab saya nak dapatkan tendangan yang kuat, saya perlu tendang kaki dominan, kaki kanan. Jadi sama juga macam putaran roda, saya nak tendang ke belakang kuat, saya gunakan kaki dominan saya lah Okey, baik. yang lebih kuat. Faham. Okey cikgu. Untuk pembelajaran yang seterusnya cikgu? Ya, seterusnya kita akan mempelajari gulingan hadapan. Okey, jadi kita alihkan dulu peralatan kita. Okey, dan Cikgu Irwan akan tunjukkanlah bagaimana gulingan hadapan yang betul. Okey. Okey, cikgu. kita akan gerak pada guling hadapan. Kat sini pun ada pusat graviti. Cikgu Fakri rasanya boleh terangkan dulu pusat graviti guling hadapan. Okey, bila kita berguling, okey, pusat graviti kita juga akan turut berubah. Okey, kalau tengok di sini, okey, bagaimana murid ini berguling ke hadapan, bermula daripada atas, okey, titik ke pusat graviti, ya, Okey. sebagai titik keseimbangannya, kemudian dia akan turun. Dan bila dia berturun lagi, dia akan turun lagi. Turun lagi? Mengikut perlakuannya. Okey. Okey, kemudian bila dia naik semula, dia akan naik. Okey, kedudukan titik graviti itu pun akan naiklah. Okey, dan seterusnya apabila dia selesai, kedudukan pusat gravitinya kembali di tempat asalnya. Oh, wow. Kalau tengok gambar ni mungkin macam kurang jelas kan Cikgu Fakri? Okey, betul. Cikgu faham dah nak tu. tunjuk demo tu. Untuk pelakon yang lebih jelas, kita akan membuat demonya. Okey, untuk guling hadapan seperti putaran roda agak, ciri-ciri keselamatan yang kita perlukan adalah tilam lah. Okey, tilam yang kita gunakan ni kalau boleh jangan terlampau lembut sangat. Sebab bila lembut, kita punya impak berat badan tu akan akan menekan tilam tu sampai ke lantai. Jadi gunakan tilam yang sedikit keras lah, bukan terlampau keras, maksudnya sedikit keras supaya impak kita tu tak terus sampai ke lantai. Okey, mungkin cikgu ada tilam yang sesuai cikgu nak suggestkan kepada murid ke pelajar-pelajar tilam yang selalu digunakan. Tilam selalu digunakan. Jangan gunakan tilam yoga mat tu, dia nipis. Ya, Nipis betul. kan. Kita boleh rasa muka lantai Lantai. tu. Jadi itu tak sesuai lah. Okey. Cari tilam yang lebih orang kata lebih tebal. Macam tilam yang kita gunakan di dalam set kita ni lah. Baik, kalau Okey. di rumah pun mereka boleh belilah juga. Boleh beli. Ya, betul, ada dijual. Baik. Kalau tilam di rumah, tilam tidur tu boleh? Lagi bagus. lagi bagus. Tapi masalah lah nak bawa turun ke lantai kan. Kalau buat atas katil mungkin boleh lah. Cuma bimbang Akan tempat jatuh. tinggi kan. Jadi bila kita guling, kita takut jatuh ke bawah tilam nanti. Macam mimpi ngeri pula tiba jatuh bawah tilam. Maksudnya kalau dekat atas katil, bahaya. Maksudnya bawa tilam tu turun ke Turun bawah. katil. Boleh buat. Yes. Very good. Okey. Baik, kita cikgu. gunakan apa alat yang ada di rumah. Jadi murid-murid kat rumah tak ada masalah lah Tak ada untuk masalah. pelajari Boleh. guling hadapan ni. Cuma masalahnya mungkin mak marah lah. Okey, cikgu. Macam mana nak tunjuk kat murid-murid tu cara gulingan yang tepat ni, cikgu? Okey, yang pertama kita kena kat sini cikgu ada bawa pundi kacang. Apa Okey. tujuan pundi kacang ni? Sebagai kita punya bahan rangsangan saja, objek rangsangan. Kenapa saya kata rangsangan? Untuk rangsangan kita supaya kita tundukkan kepala kita. Okey. Untuk dapatkan gulingan yang elok, yang sempurna, kita perlu tahu konsep bulat lah. Okey, macam mana tayar tu bergerak. Okey, ke depan. Bulat ke depan. Sebab dia apa? Kenapa dia boleh bergerak dengan laju? Sebab bentuk dia adalah Bulat. bulat. Cuba tayar tu petak. Susahlah nak bergerak kan, bergegar kan. Jadi tak cantiklah putaran dia. Sama juga dengan manusia, kita sebagai pelaku, bila kita nak buat guling yang cantik, yang sempurna, kita perlu bulatkan badan. Okey, yang ini adalah contoh barang rangsangan yang kita boleh gunakan. Boleh, Habis cikgu. satu, Kasih, boleh cikgu. cuba juga. Letak Okey. dekat mana ni cikgu? Yang ini kita akan letakkan di bawah dagu. Kita akan kepit. Boleh. Okey, automatik bila kita kepit, apa jadi kat belakang kita ni? Okey. Dia akan jadi Oh, Baik.
Okey cikgu, tapi kena hati-hati takut berlaga dengan mic kita. Nanti Oh. tak dengar Oh, pula ya ke? suara. Okey, kita ke bawahkan sikit mic kita. Bawa sikit ya. Dengar suara nanti. Okey. Cikgu. Okey, kita kepit kan. Okey. Okey, bila kita kepit, badan kita akan bulat lah ke belakang. Okey. Okey, kalau di atas lantai, kita boleh mulakan. Saya buka kasut ya. Boleh cikgu? Okey, kita letak. Okey. Dan kita baring. Dan kita cuba hayun badan kita. Oh. Okey, selagi benda ni tak jatuh, bermakna lakuan kita adalah betul. Contoh, saya letak ni di tepi, saya tak gunakan. Dan lakuan saya, kepala saya angkat. Saya tak boleh naik, nampak tak? Faham. Kenapa? Belakang kita flat, rata. Tidak Okey? melengkung cikgu. Ya, tidak melengkung, betul. Okey. Okey, jadi bila saya letak ni, okey, saya hayun. Okey. Nampak tak Faham. perbezaan? Okey, Cikgu Fakri nak cuba? Maknanya saya kena letak ni kat sini. Ya, kena letak. Boleh, Kalau cikgu. jatuh, maksudnya berhenti, letak balik sini. Okey, Cikgu Fakri pula cuba. Okey, saya cuba. Macam biasa, Kena wakil pakai dari saya. kelas mahir. Okey. Okey. So kalau saya tak pakai ni, maknanya saya kena tolak badan ke belakang, saya tak boleh bangun. Kena melengkung sikit susah. cikgu. Kan? Cakap. Okey, jadi saya kena pakai Dalam posisi duduk balik. Duduk dulu. Oh, duduk. Okey, baru kita boleh hayun badan kita. 1, 2, Yes, nampak tak? Oh, Lebih mudah, Okey. betul tak? faham. Okey, itu salah satu teknik ataupun cara untuk kita buat guling depan lah. Itu yang paling asas. Macam telur kan. Kita main gitu, oleng dia, kita olengkan dia kan ke depan ke belakang. Begitu jugalah dalam kemahiran gimnastik. Okey, cikgu, selain daripada guna pundi kacang ni, ada cara yang Bagus. ganti dia? Boleh. Kalau di rumah, mana nak cari ni waktu PDPR? Tak ada. Kat mana kita nak cari? Tak payah cari. Kita pergi kat rumah, kita gumpal je kertas tu, bulat-bulat, kita kepit je kertas. Tak ada kertas, pakai tisu pun boleh kan? Kita gumpal tisu tu, tebal sikit lah. Kalau nipis tu, dia tak ni sangat kan? Jadi kita tebalkan sikit, kita kepit dengan kertas ataupun tisu di rumah. Okey, baik. Kalau yang macam ni pula cikgu, gulingan yang dekat gambar yang cikgu Fakri tunjukkan tadi, ada guru yang pegang anak murid tu. Itu Okey, untuk apa? Itu untuk sokongan lah supaya murid tu rasa lebih yakin. Bila dia buat sendiri kadang dia takut. Okay, bila ada guru ni, ada sentuhan, dia rasa lebih selamat. Tapi kat sini kita tak boleh tunjuk lah. Betul. Kita tak boleh bersentuhan. Tapi tak apa, cikgu akan tunjukkan cara kat mana murid boleh buat di rumah. Oh, cikgu masih gunakan ni. Minta maaf. Okey, untuk gulingan ya. Sama juga kita akan letakkan pundi kacang. Okey, paling mudah. Biasanya kalau kat sekolah cikgu akan ajar dia suruh duduk dulu kan? Okey. Betul tak? Okey, tadi kalau kita ingat lagi, Cikgu Fakri ada terangkan, lagi rendah kita punya kedudukan, lebih stabil, betul tak? Ya. Sekarang kita tak nak stabil, kita nak Berpusing ke depan, nak guling. pusing. Kalau stabil je nak pusing, betul tak? Jadi perkara yang pertama, yang lebih mudah adalah dalam posisi berdiri sebenarnya. Oh, Okey, cuma kita buka sedikit kaki kita, tangan, kita sokong dulu, kemudian kita masukkan celah ke. Wow. Itu yang paling mudah. Hebat. Macam biasa cikgu, lagi sekali cikgu. Lagi sekali. Saya tengok Boleh, tak ada dulu. masalah. Okey, lagi ya. Okey. Sama juga, ini bahan rangsangan kita atau objek rangsangan. Kita kepit. Kita buka kaki seluas yang boleh. Seluas yang boleh. Okey, tangan ni kalau boleh letak lagi dalam lagi bagus. Oh, tangan lagi dalam. Oh, macam tu. Nampak tak? Okey? Okey. Kenapa saya kata lagi dalam lagi bagus? Sebab kita tak nak kalau kita letak kat depan. Okey, apa yang kesilapan yang selalu murid lakukan bila kita letak di depan, dia akan turun mana dulu? Bahagian apa yang akan sentuh? Dia turun. Kepala kan? Betul. Sebab tu yang kat sekolah murid ataupun cikgu dia takut nak ajar. Sebab takut apa? Terkeher leher. Terkeher. Jadi kalau kita buka besar, ya, kita kepit. Ini fungsi dia, kita kepit supaya leher kita ni lebih secure lah, lebih selamat. Okey. Kita kepit. Kita masuk dalam lagi. Masuk dalam. Okey, bahagian mana yang sentuh? Okey. Bahagian mana yang sentuh? Bahagian belakang. Belakang badan kan. Tak adalah kena kepala kita. Jadi tak adalah mendatang kecederaan kepada
tengkuk. Boleh buat di rumah. Okey cikgu. Kalau dekat sekolah, sali aktiviti ni memang murid-murid suka buat ni kan. Ya, Dah betul. lagi lelaki kan. Anak murid lelaki suka sangat berguling ni Kanak-kanak kan. tu kan. Kan dekat belakang kelas pusing buat gulingan kan. Ada tak macam mana nasihat cikgu kepada mereka supaya tak tersalah teknik tu? Macam tadi satu letak pundi kacang di sini. Mungkin ada teknik yang lain cikgu? Tangan ke? Okey, bagus soalan tu. Bukan saja kepala ya. Dalam guling depan kita macam saya terangkan tadi, dalam posisi berdiri ni kita ada apa? Momentum ataupun pusat graviti akan tarik badan kita. Lagi tinggi sebenarnya lagi bahaya. Okay? Tapi apa yang kita boleh kurangkan adalah dari segi sokongan. Okay? Yang pertama, jangan terus sokong dengan badan ataupun kepala dekat lantai. Yang pertama, habis sokong dulu. Tangan tu. Tangan ini akan perlahan Okey. mengawal badan kita. Baik. Okey, kalau kita tak sokong, kita terus guling, mungkin impak kat belakang. Tiba-tiba terhentak kan, macam Mira kata tadi kan. Terhentak kat belakang ni ataupun kat tengkuk, kat kepala kalau dia silap buat guling kan. Kan bahaya tu. Jadi yang pertama tangan dulu. Tangan ni kita perlu buat latihan yang khusus untuk bagi kuatkan tangan. Mungkin boleh. Kita boleh buat bumping. Kan? Push up. Tekan tubi. Okey. Okay, kita boleh buat tekan Latihan tubi. dia. Tak susah kan? Okey, baik cikgu. Sebelum kita berhenti berehat lagi sekali cikgu, ada lagi tak sikit yang cikgu nak kongsikan kepada mereka di rumah sebelum kita berhenti berehat? Untuk guling. Untuk bergulingan. Okey, ni soalan ni Mira tak tanya, saya keluarkan teruslah. Silakan. Okey, apa itu? Banyak yang cikgu-cikgu ataupun rakan-rakan selalu tanya. Okey, murid tanya, saya ni badan besar ni macam mana nak buat ni? Yang dia bolehlah cikgu ringan kan, boleh guling. Saya ni badan berat, macam mana nak guling? Susah. Okey, kalau kita tengok dekat set kita ni pun, kita boleh guna je apa alat yang boleh membantu kita buat guling depan. Okey, kalau kita faham, pusat graviti, okey, bila kita lagi berat, lagilah impak dia kuat, betul tak? Betul. Kalau macam saya ringan, saya guling, impak saya tak adalah terlampau keras ataupun kuat. Bila hentakan tu tak adalah mendatang kecederaan. Kalau yang badan besar ni, kita guna je tilang yang besar. Letak. Oh. Okey. Kan? Tu. Selamatlah sikit, jatuh macam mana pun. Okey. Sama juga konsep dia. Kita nak guling, kita letak, tangan sokong dulu. Lepas tu kita guling. Faham. Jadi tak mendatang kecederaan. Okey? Kalau ada sofa apa yang kecil dekat atas kursi tu pun boleh sebagai alat untuk mengelakkan kecederaan di bahagian belakang ataupun bantal lah cikgu, tak bantal. bantal lah, bantal pun boleh. Okey. Guling atas bantal dulu. Dah okey esok kita alihkan ni, kita cuba buat atas lantai. Okey, sama juga. Ini lakukan yang betul lah. Kita bengkokkan kaki. Sama juga macam butang roda. Macam mana kita nak alihkan pusat graviti kita? Mira, macam mana nak alihkan? Kita nak alihkan, kita kena... Kalau tadi kita tendang belakang. Betul. Kalau ini? Kalau yang ni kita angkat kaki. Ya, betul. Betul. Angkat, kita kena tolak ni. Okey. Tolak. Pusing. Okey. Okey, kaki kita kena extend kan. Okey, extend kan supaya badan kita ke depan. Okey, baik. Itu dia penjelasan yang cukup jelas daripada cikgu tentang gulingan. Lepas ni, kita akan kembali semula di Mahir. Ya. Mungkin lepas ni kita minta cikgu Fakri ulang semula. Boleh. Kan? Daripada pula. Ya. Okey, jadi kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Aduh. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Kita dah berada di segmen yang terakhir dah cikgu dan habis dah masa. Alah, sedihnya. Okey cikgu, sebelum kita nak buat kesimpulan rumusan dengan apa yang kita belajar hari ni kan, cikgu Irwan nak buat lagi sekali. Gulingan. Okey, kalau dalam tahun 4 kita ada guling depan berterusan. Okey, apa maksud berterusan? Maksudnya dah habis satu gulingan, kita sambung dengan gulingan yang kedua. Okey, tak apa kalau tak boleh buat secara orang kata konsisten terus bersambung, mungkin boleh berdiri dulu lepas tu sambung dengan gulingan kedua. Okey, lakukan yang betul untuk gulingan berterusan adalah okey, dia guling, sambung lagi satu gulingan.
okey cikgu. Kena pasal keluar kelas kita. Okey. Macam tu. Okey, sebelum tu Cikgu Wan, okey, dan juga Mira ya, untuk murid-murid yang berada di rumah, okey, kalau nak cuba melakukan gulingan ataupun putaran ni, okey, pastikan ada orang yang membantu ya, dan orang yang membantu tu kena tahu di mana kedudukan dia, sama ada di depan ke, atau di sisi ke, ataupun berada di jauh ke. Okey, jadi kedudukan untuk orang yang membantu untuk mendapatkan bantuan tu, okey, hendaklah berada di sisi. Okey, ya. Janganlah dekat depan dia kan. Nanti dia berguling, terlanggar. Okey, itu tidak selamat. Okey, pastikan orang yang membantu, okey, mungkin ibu bapa, mungkin adik-beradik ya, yang boleh membantu murid-murid, okey, hendaklah sentiasa memastikan aspek keselamatannya ya. Betul. Okey, itu dia. Okey cikgu, mungkin ada sedikit rumusan daripada Cikgu Fakri dan juga Cikgu Irwan, apa yang kita belajar selama hari ini di ruangan masa yang terhad. Silakan cikgu. Okey, untuk hari ini kita tidak apa belajar. Tadi mula-mula kita buat putaran roda, okey. Itu dari segi psikomotor dan juga kita membuat guling hadapan berterusan, okey. Juga dari sudut psikomotor. Okey, dari segi kognitif, okey, kita dapat mengenal pasti di mana pusat graviti tubuh badan, okey, apabila bergerak. Baik. Dan dia akhir sekali kita berasa kita mesti memastikan ruang yang kita gunakan ni selamat. Okey, dari segi efektifnya. Baik, itu dia sedikit daripada Cikgu Irwan. Short and sweet cikgu. Okey. Dalam kemahiran gimnastik ni, okey, yang pertama kita kena jaga keselamatan. Okey, pastikan tilam kita gunakan adalah tilam yang sesuai. Kemudian perlu ada orang yang mahir untuk menyokong kita. Okey, terutama kita kena jaga bila guling depan bahagian anggota tengkuk kita. Bila penyokong ni kena jaga bahagian tengkuk dia lah bila dia guling. Itu saja dari segi keselamatan. Baik, itu dia. Terima kasih banyak Cikgu Irwan dan juga Cikgu Fakri. Tadi kita dah buat warm up, sekarang kita nak cooling down lah. Kita dah nak habis kelas kita kan cikgu? Jadi kepada anda di rumah, sama-sama kita cooling down. Jom. Okey. Mari. Menyejukkan badan juga penting. Okey, kita buat yang regangan mengikut muzik ya. Okey, mari kita tarik nafas dulu. Dan hembus sekali lagi. Dan hembus. Tadi kita ada banyak menggunakan upper body pergerakan tangan. Okey, jadi kita akan regang ke tangan. Regang. Kita. Lagi sekali. Tukar arah. Tukar arah. Okey, kedua-dua tangan. Ini macam popok ni. Okey. Alright. Kemudian kita turun. Turun sikit. Okey. Saya salah. Sebelah lagi. Sebelah lagi. Okey. Okey. Kita nak tolak. Okey, ini pastikan kita punya betis gastrok kat bawah. Okey. Macam tolak pokok lah. Okey. Okey, sebelah lagi kaki. Sebelah lagi kaki. Okey. Boleh Mira? Boleh cikgu. Macam tai chi. Macam tai chi. Okey, pacakkan tumit. Okey. Turun. Okey, rasa di bahagian hamstring Betul. Dan juga di sebelah. Sebelah lagi. Okey, baik. Okey. Cikgu, sambil-sambil kita cooling down ni cikgu. Kita dah di ruangan masa terhad cikgu. Nanti dulu, main piano. Main piano dulu. Okey cikgu, kita main piano dulu. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton sehingga ke penghujungnya. Kita jumpa lagi di lain waktu pula. Bye. Assalamualaikum. Hanya di Mahir, Didik TV, KPM. Jom cikgu. Tarik nafas lagi. Tarik nafas. Okey. Lepas. Tarik lagi. Lepas lagi. Okey, lagi cikgu? Lagi. Boleh imbang ke? Okey. Dah habis. Habis. Aduh. Gambar tu. Suka budak-budak aku.
Didik TV KPM